kembali di mana ya sejak akhir-akhir ini kita jelas sekali cak dia apabila ramai sekali yang cuba untuk memainkan isu-isu perpaduan. Itu adalah sesuatu yang tidak sihat, sangatlah tidak sepatutnya dijadikan sebagai satu bahan untuk dipolitikkan ya. Kerana perpaduan ini merupakan satu kunci kesejahteraan negara. Jadi dia kita kiranya aset pentinglah untuk kita dapatkan ataupun untuk kita mengukuhkan keamanan negara kita sendiri, di mana negara kita sendiri kita tahu sebuah negara yang majmuk. Jadi kita harapkanlah perpaduan ini sebenarnya akan terus berkekalan sampai bila semua rakyat Malaysia inginkan perkara itu juga. Tapi untuk bercakap tentang perpaduan teras keamanan hari ini, Nurul, kita terus sahaja menjemput orang yang penting, orang yang tepat untuk bercakap tentang itu, iaitu Major Dr. Azli Syam Abdul Aziz, merupakan Ketua Unit Sumber Manusia, Sel Pengurusan Sumber Manusia Kor Agama Angkatan Tentera ataupun daripada Kagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Major, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, kita nak bercakap mengenai perpaduan teras keamanan. Dan mungkin kenapa pentingnya perpaduan itu sendiri bagi pendapat Major untuk memastikan kita supaya terus hidup di dalam keadaan yang stabil dan juga memakmurkan ekonomi negara? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, cukup menarik ya perbincangan tentang perpaduan ya teras kepada keamanan dan bila kita berbicara tentang perkara ini ya, sebenarnya manusia itu sendiri ya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang secara fitrahnya berbeza. Ya, berbeza sebagaimana kita lihat ya bahawa Allah Taala menciptakan manusia dengan pelbagai bangsa kan, ras, budaya, bahasa, warna kulit kan, sebagaimana firman Allah menyebut bahawa dijadikan manusia itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan manusia itu pelbagai budaya, pelbagai ras, bahasa untuk mereka saling bersatu padu dan bila kita lihat begitu bahawa hala tuju kepada perpaduan itu adalah kepada keamanan dan bila kita lihat kepada Piagam Madinah pun yang diasaskan oleh Rasulullah sendiri bahawa baginda Rasul mengajak penduduk Madinah ketika itu untuk bersatu padu mempertahankan bumi Madinah. Dan itulah antara perkara pokok yang perlu kita ketahui bahawa perlunya kita ini ke arah perpaduan dan kesatuan. Okey. Orang kita ni kebiasaannya akan mencari perbezaan. Untuk mencari titik persamaan. Ya. Okey, kalau ada masalah, contohnya kita berhadapan dengan situasi yang mungkin tegang, bagaimana untuk kita nak cari solusi untuk kurangkan ataupun elakkan daripada perbezaan berlaku? Baik, cantik pengacara, puan pengacara. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi bahawa manusia itu sendiri adalah berbeza. Berbeza. Antara kita pun berbeza kan. Saya lelaki dan puan pengacara pun wanita, dan daya fikir, cara fikir, cara tindak, cara pemahaman berbeza. Pasti berbeza. Sebab itulah bila begitu kita lihat bahawa kita perlu lihat kepada di sana ada dua perkara. Dua perkara kena kembali kepada ilmu. Kepada ilmu. Yang pertama, jangan kita menolak kebenaran resepinya dan jangan kita ada sifat takabur. Saya nak menarik perhatian kepada bagaimana kisah iblis dahulu kan, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, bagaimana Allah memerintahkan iblis kan supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun demikian dia menolak. Di situ Allah Taala menyebut bahawa ada dua perkara. Pertama ialah aba, dia menolak kebenaran kan, perintah Allah. Yang kedua,
takabur, sombong. Sombong. Itu yang kedua. Dan seterusnya bila kita lihat kepada bagaimana kita nak mengurus perbezaan pendapat ini, ya, dengan cara kita jangan melampau. Jangan melampau sebab saya melihat dalam buku bagaimana nak mengurus perbezaan pendapat oleh Dr. Toha Jabir yang diterbitkan oleh Jakim dan Abim pada tahun ini, ya. Cerita kita nak cari titik pertemuan tetap berbeza. Namun di sana kita perlu mencari titik pertemuan. Titik pertemuan walaupun tidak secara penuh kita menemui titik tersebut. Seterusnya ialah jangan kita terlalu melampau, iaitu ta'assub. Ta'assub kepada, bila yang pertama tadi menolak kebenaran dan sombong, yang ketiga ialah terlalu ta'assub. Kerana bila kita terlalu ekstrim ta'assub ini, dia boleh membawa kepada perpecahan. Perpecahan bagaimana kita lihat, ya, dalam sirah Nabi sendiri, pada zaman Nabi pun dahulu, ya, puan pengacara, melampau ini telah pun wujud. Kita lihat, ya, bagaimana seorang sahabat Nabi, ya, di sana ada 3 orang sahabat Nabi. Dia bertanya kepada Nabi tentang bagaimana nak hidup seorang Muslim yang sejati, yang hebat. Lalu Aisyah, isteri Nabi, berkata bahawa Nabi di rumah kuat beribadah, kuat ibadahnya. Lalu 3 sahabat tadi berkata bahawa aku ingin beribadat di waktu malam sehingga kan tak mahu tidur. Tak mahu tidur nak beribadat. Subhanallah. Sahabat yang kedua pula berkata, nak ibadat ini kan, nak puasanya ini kan, puasa sunat kan, sampai tak nak berbuka puasa. Tak nak berbuka sampai malam pun nak berpuasa. Sampai begitu sekali. Yang ketiga ialah tak nak kahwin. Tak nak kahwin. Saya pun dah berkahwin, puan pengacara pun dah berkahwin kan. Dia tak nak berkahwin sebab nak tumpu kepada amal ibadat. Lalu apa kata Nabi kita? Dia berkata jangan melampau. Jangan melampau, dan Aisyah pun bersetuju dan menyatakan bahawa Nabi pun berkahwin, Nabi pun puasa dan berbuka puasa, dan Nabi pun ibadat malam dan tidur. Itulah di situ adanya tidak ada melampau dalam beragama, yang disebut dalam agama sebagai al-wulu, melampau. Itu dia Encik Meja pun dah sebut, ya, mengenai dalam pentingnya dalam hidup ni perlunya ada kesederhanaan. Kerana sederhana ni adalah kunci kepada segala-galanya, memberi kepada keseimbangan pastinya. Tetapi dah biasalah, nama pun manusia. Bagi apa tak pernah cukup, tak pernah puas. Apatah lagi nak bersyukur. Kadang-kadang bersyukur tu sekejap, ada yang pernah tu tak bersyukur langsung. Tetapi macam mana kita, kenapa seharusnya kita ni bersyukur atas nikmat keamanan yang kita kecapi pada hari ini, Has? Ya, cantik, ya. Kita lagi pun pada bulan ini, ya, bulan kemerdekaan, ya, yang ke-66 tahun, ya, tahun ini. Dan dia antara kuncinya ialah bila kita nak lahirkan dalam jiwa kita ini sentiasa merasa cukup dan bersyukur, ialah kita lihat bagaimana pedoman Nabi kita bahawa menyebut bahawa dalam hidup ini kita kena lihat orang yang di bawah kita. Orang bawah kan, orang bawah. Dalam hidup ini, ya, dalam kehidupan ini kita lihat kepada orang bawah, dan kita cuba lihat kepada negara-negara luar, kan, persekitaran luar yang berpecah belah kan, yang tidak menemui jalan kemakmuran dan jalan perpaduan itu. Bagaimana di sana, di luar negara, di sekeliling kita kan. Sebab itulah pedoman Nabi menyebut bahawa lihatlah ke bawah. Dalam hidup ini sentiasa lihat kepada orang yang di bawah kita, orang yang di luar sana kan, di luar yang merentasi kita punya pandangan kita di luar sana. Okey, kita sering dengar kadang-kadang ada frasa yang mengatakan khilaf adalah suatu rahmat. Tapi dalam hal ataupun isu ini, bila cakap pasal khilaf itu ada satu rahmat, kita tahu khilaf itu boleh membawa kepada perpecahan dan juga pergaduhan. Bagaimana pandangan Meja ni tentang perkara ini? Ya. Dia memang
perpecahan itu kan dia sebutlah itu tapi itu dia bukan hadis Nabi. Itu sekadar kata-kata yang menyebut bahawa perbezaan di kalangan umatku adalah rahmah. Saya nak petik kata-kata seorang ulama, Imam As-Subki radhiyallahu anhu, menyebut bahawa nak mencapai rahmat, ya puan pengacara, kita perlu mengelak kepada perpecahan. Itu kuncinya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun berkata bahawa sebenarnya khilaf itu adalah satu keburukan. Ianya bukannya satu kebaikan dan keuntungan. Namun begitu, perbezaan itu boleh kita ambil manfaat, ialah bila mana perbezaan berlaku, di sana akan lahirnya pemikiran yang kreatif, idea yang baru, kan, pendekatan yang baru. Namun ianya perlu berada di bawah naungan perpaduan, tidak keluar dari kelompok perpaduan itu, iaitu membawa kepada perpecahan. Yang penting kita sentiasa perlu memikirkan daripada sudut pandangan positif. Itu yang pastinya. Pandangan kita akan menentukan jawapan dan hasil kita. Satu perkara itu negatif belaka, pastinya hasilnya pun akan menjadi negatif kerana kita adalah merupakan apa yang kita fikirkan. Dan kita akan berhenti rehat seketika, ya, dan akan kembali selepas ini dengan perpaduan teras keamanan. Satu topik yang begitu menarik sekali, apatah lagi dalam bulan kemerdekaan. Sama-sama kita menyemarakkan lagi perpaduan sesama masyarakat Malaysia. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami selepas ini. Bagi saya, generasi muda seharusnya mengambil berat tentang sejarah-sejarah negara kita, tokoh-tokoh negara kita, hari-hari penting terutamanya, kerana tanpa tokoh-tokoh tersebut tidak lahirlah Malaysia sekarang. Harapan saya untuk kemerdekaan tahun ini supaya kita lebih aman, makmur, dan Malaysia lebih terkenal di mata dunia lah. So harap rakyat semua yang berbilang kaum dapat bekerjasama macam harmoni. Lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Kita bercakap tentang perpaduan teras keamanan dan terus sahaja bersama dengan tetamu kita, Meja Dr. Azli Syam Abdul Aziz. Baik, Meja, untuk membentuk perpaduan itu, saya kira memerlukan nilai hormat yang tinggi sebenarnya dalam diri yang patut kita tanamkan dalam setiap individu sebenarnya, kan. Tapi kalau kita tengok sekarang, nilai hormat pada diri masyarakat kita agak sedikit kurang untuk ke arah perpaduan dan mengekalkan keamanan itu sendiri. Jadi bagaimana untuk kita membina nilai hormat itu dan nak tanamkan nilai hormat itu dalam diri individu, setiap individu dalam masyarakat kita? Kita bicara tentang hormat menghormati, ya. Kita lihat dalam Madani punya gagasan, kan. Yang terakhir itu ialah hormat menghormati, kan. Madani yang diasaskan oleh
PM yang ke-10 disebut sekarang ni popular dengan PMX. PMX ya, iaitu Madani, itu yang terakhir itu ialah tentang hormat menghormati, dan itulah antara kunci, salah satu kunci utama untuk kita membina perpaduan. Membina perpaduan, hormat menghormati yang disebut dalam bahasa Arab ialah tasammuh. Toleransi, tasammuh kan. Dan yang kedua ialah kita perlu tanamkan dalam jiwa kita ni tentang semangat patriotik terhadap negara. Negara kan. Dan kita amat bertuah ya, sehingga ke tahun ini tahun ke-66 tahun ya kita sambut kemerdekaan peringkat negara. Dan patriotik itu bila kita lihat kepada kita punya yang negara punya ikrar tu kan, yang disebut sebagai kesopanan dan kesusilaan pun sama, berhubung dengan yang tadi tu kan, saling hormat menghormati. Tentang patriotik ini, kalau dalam tentera, saya bercakap dalam konteks tentera kan, kita ada ikrar kesatria. Yang nombor 5 ialah setia kepada negara. Dan sedia berkorban untuk negara demi kepentingannya, dengan tidak sekali-kali mengenal menyerah. Itu kita punya tekad sebagai seluruh warga tentera untuk negara. Untuk negara, dan ini menjawab pada soalan tadi yang menyemai sikap dan sifat serta nilai patriotik dalam diri dalam konteks tentera, dan juga untuk yang dalam konteks masyarakat ialah mungkin barangkali hari ini kan kita perlu ialah banyakkan membaca sejarah kemerdekaan kan, sebagai contoh filem-filem yang menyentuh tentang kemerdekaan kan, yang menaikkan semangat patriotik kan, Mak Kilau kan, sebelum ni yang Tanda Putra, Pascal kan, Wira Angkasa kan, cerita-cerita P. Ramlee pun banyak juga yang dulu kan, Sarjan Hasan. Itulah antara dua perkara penting, iaitu yang pertama tadi saya ulang kembali bahawa perlu hormat menghormati, toleransi kan. Yang kedua ialah tanamkan dalam jiwa kita semangat cinta kepada negara, patriotik. Dia salah satu caranya mudah kita, kalau kita lihat kepada masyarakat kita kan, kita cuba ambil contoh bendera Malaysia ini, kita jatuhkan dengan sengaja di jalan raya, kita boleh lihat, buat rakaman berapa orang rakyat Malaysia yang sayang kepada bendera yang melambangkan sebuah negara. Kan? Dia panggil apa? Eksperimen sosial. Panggilkan. Eksperimental sosial. Dan Major, setelah kita lihat ya, 66 tahun negara Malaysia menikmati kemerdekaan ya, satu angka yang dikatakan satu usia yang cukup matang sebenarnya untuk membentuk sebuah negara yang maju, yang berdaya saing dan kekal ataupun kukuh perpaduannya. Tetapi sayangnya apabila elemen perpaduan ini seringkali dipolitikkan ataupun dipermainkan dengan elemen 3R yang dilihat sangatlah tidak wajar ya, sedikit sebanyak mengganggu perpaduan yang kita ada, dan mungkin Major boleh komen mengenainya. 3R ya, ada kaitan dengan perpaduan. Ialah sebagaimana saya sebut tadi, perpaduan ini perlu untuk memastikan kemakmuran negara. Sebab tanpa perpaduan maka kita tidak akan capai kemakmuran negara. Sebab Nabi pun menyebutkan, menyuruh ketika Piagam Madinah diasaskan bahawa Nabi sendiri menyuruh kepada seluruh warga Madinah supaya sama-sama mempertahankan Madinah di atas dasar warga negara Madinah. Kan Nabi pun bila sampai ke Madinah kan meletakkan persaudaraan itu satu elemen yang utama, iaitu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj kan, dan akhirnya kemakmuran itu dapat dinikmati selepas wafatnya baginda, dan ianya terus berkekalan sehinggalah khalifah Islam selepas itu. Itu memberi maksud kepada kita bahawa perlunya kita kepada
perpaduan itu. Dan kita ni sebenarnya perpaduan ni kita tak boleh harapkan daripada luar saja Meja dan Cik. Kita tak boleh kata salahkan pihak sana, pihak sini tak cukup memberi, tetapi ia datang daripada diri kita sendiri. Betul. Bagaimanakah caranya untuk kita sentiasa muhasabah diri kita dan sentiasa melihat ataupun memelihara perpaduan ini supaya ianya bertambah kukuh sehingga ianya begitu utuh daripada ianya ditembusi oleh anasir luar. Kita lihat zaman sekarang teknologi zaman kecanggihan sains teknologi, banyak sekali cabaran yang dihadapi apabila datangnya daripada pihak luar yang ingin mengganggu-gugat perpaduan yang sedia ada ketika ini. Sebab itulah dia jati diri penting kita sendiri, dan dia bila kita bercakap tentang isu perpaduan ini untuk mengelak perpecahan, semua pihak main peranan. Di pihak masyarakat kan, individu kan, keluarga, masyarakat, keselamatan seperti tentera kan, seperti polis kan, dan seperti puan-puan pengacara pun sama. Semua pihak memainkan peranan untuk memastikan perpaduan itu terpelihara, dan ianya semua pihak terlibat. Cuma yang saya sebut tadi bahawa diri kita ini perlu dibina dengan ilmu. Ilmu bahawa kita tidak kita lihat cara kita bermasyarakat hendaklah sentiasa adanya disebut sebagai kesederhanaan. Jangan melampau, jangan terlalu longgar. Sederhana. Dan ianya berasaskan kepada ilmu. Ilmu dalam jiwa kita dibina dengan yang positif, dan mudah-mudahan ianya akan terbangun perpaduan itu. Baik, saya nak sentuh lagi sikit, mungkin berkaitan dengan, masih lagi berkaitan tentang perpaduan ini. Kalau kita bercakap pasal perpaduan pada anak-anak kecil, mungkin mereka takkan faham, tapi ianya harus dimulakan daripada seawal lagi. Ibu bapa saya kira main peranan pentinglah pada anak-anak kita sekarang. Bagaimana ibu bapa ini nak tunjuk contoh yang baik, bagaimana mereka nak didik anak-anak ini untuk mengetahui tentang perpaduan itu sendiri seawal usia kecil, maka dewasa nanti mereka lebih memahami apa itu perpaduan. Bagaimana? Dia ibu bapa ni asasnya di situ ibu bapa pun. Saya pun seorang ayah kan. Puan pun sama, dah kahwin kan. Jadi kita rumah bukan setakat isu perpaduan, segala isu pun perlu diterapkan dan dititik beratkan di rumah. Dan kita perlu berbicara dengan ahli keluarga. Kita jangan kita menganggap bahawa secara automatiknya keluarga, anak-anak kita tahu tentang perpaduan ini dan apa jua isu. Kita kena bercakap, berterus terang, komunikasi yang telus kepada anak-anak, kepada keluarga kan, mengajak mereka tentang erti perpaduan. Sekarang ini mungkin barangkali kita terlalu menyerah kepada pendidikan formal di sekolah dan universiti. Kita tidak cuba terapkan dalam rumah itu. Sebab setiap ibu bapa ni pemimpin dalam rumah mereka kan. Jadi mereka kena pastikan bahawa segala isu termasuk isu perpaduan, isu perpecahan perlu diterapkan di rumah dengan berbicara secara langsung, komunikasi telus dan langsung dengan keluarga masing-masing. Itu yang penting. Okey, itu dia. Yang begitu menarik sekali, satu pengisian yang begitu memberikan satu info dan juga pendidikan, dan seharusnya kita memelihara akan keamanan dan juga perpaduan negara. Apatah lagi nak merdeka tak lama lagi kan. Selalunya bulan-bulan merdeka ni lah semarak perpaduan tu lebih lagi. Tetapi sebaiknya janganlah hanya dikekalkan pada waktu itu Terima kasih banyak. Ini sahaja masa yang kita ada. Terima kasih Meja Dr. Azli Shah.